Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadri wa sirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni syarah kitab tauhid. Syarah kitab tauhid nah. Hari ni kita nak bincang bab ke-26 iaitu tentang para dukun, para bomoh lah, tok-tok bomoh. Dan yang semisal dengannya apa yang seumpama bomoh lah. Ma ja'a fil kuhan wa nahwihim, tentang para dukun, para bomoh dan yang semisalnya. Kata-kata al-kuhan kuhan ni adalah jamak dari kata al-kahinu. Kuhan tu jamak daripada kata al-kahinu yang bermakna dukun, bomoh lah, bomoh. Dan kata al-kuhan juga bermakna sama dengan kata al-kahanatu, al-kahanah. Sama je, al-kahanah dengan al-kahinu tu, al-kuhan tu sama je dah. Al-kuhan sama dengan al-kahanah tu dah. Pembahasan bab ini penting kerana kita tahu bahawa di tanah air kita ni terdapat banyak tok bomoh. Tok bomoh bekas rebel pada start panggil dah. Bahkan berita yang beredar adalah dukun-dukun di negeri kita dieksport ke luar negeri. Kalau di Indonesia ni ekspor ke luar negeri ni. Kerana banyaknya dah, saking banyaknya tok bomoh ni. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab tentang dukun setelah bab penyihir. Lepas sihir penyihir tu tok bomoh dah. Adalah kerana antara dukun dan penyihir memiliki keterkaitan yang sangat erat. Meskipun terdapat perbezaan antara sihir dan dukun, bomoh ni ada beza, tapi kadang-kadang hampir sama lah. Persamaan dari kedua-duanya adalah terkadang-kadang menggunakan bantuan jin atau syaitan. Jadi sihir pengguna jin syaitan, tok bomoh pun ada juga guna jin syaitan. Sedangkan perbezaannya adalah sihir menggunakan bantuan jin dan syaitan digunakan untuk menyihir sebagaimana telah kita jelaskan, seperti membuat khayalan, membuat sakit, membunuh, membuat lumpuh tubuh seseorang dan lain-lainnya. Adapun dukun, tok bomoh ni berkaitan dengan ramalan masa depan. Dukun lebih kepada kuhan ni. Ya, tok bomoh pun lebih kepada dia panggil apa? Ramal masa depan, tilik nasib. Kuhan ni lebih kurang tilik nasib, kata bukan tok bomoh juga dukun, tapi lebih kepada tilik nasib lah. Iaitu mereka mengaku tahu tentang masa depan. Dan pada pembahasan selanjutnya kita juga akan sebutkan perbezaan antara kahin dan arraf. Lepas ni kita akan bincang pula beza antara kahin dan arraf. Kita tahu tok guru tu sesat atau tidak. Biasanya kita cek. Kalau berahi suka sangat tok guru kita tu cerita benda-benda ghaib, benda-benda masa akan depan, meramal masa depan, tanda-tanda karut tu dah. Tambah-tambah lah banyak perkara tak betul dah. Ramal apa? Imam Mahdi mari tahun berapa, tahun 2000 lah ke apa dah. 2022 dah nak. Jadi tu tanda juga dah. Pasal dia telah bersifat sebagai sifat kahin yang dilarang oleh Nabi lah. Telah kita sebutkan bahawa pembahasan ini sangat-sangatlah penting kerana tanah air kita terdapat banyak tok bomoh, dukun, peramal, tukang tilik nasib dah. Saking banyaknya di tanah air kita di Indonesia, kata dah, terdapat banyak perkumpulan paranormal. Ni paranormal ni istilah je benda gaib lah dah. Di samping itu telah muncul juga website-website yang menawarkan ramalan-ramalan. Ramalan yang ada di zaman sekarang hampir-hampir tidak tepat lagi. Berbeza dengan ramalan sebelum Rasulullah SAW diutus. Kita kena ingat dulu ada kot lah ramalan-ramalan tu. Macam Fir'aun tu ada ramalan Nabi Musa lahir tahun tu dah. Bunuh-bunuh dah sekali dia je pega pula dah. Cara Allah nak menghinakan Fir'aun ni. Jadi situnya nak yabuinya ramalan zaman dulu adalah kena sipi dia, tapi zaman ni semakin karut, semakin tak ada lah. Walaupun yang ngaku tak wali dah. Ya tak guru tarekat lah, ketua tarekat, wali kutub, wali gapo, wali abda kau ngaku ros ke. Tapi apabila bab ramalan ni banyak karut, oleh sebab itu terkena tak wali dah. Ramal Imam Mahdi tahu bila lah, ramal perang dunia ketiga, sekarang tak ada satu dah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, sungguhnya para dukun, para bomoh ataupun para bomoh, mungkin bomoh biasa, bomoh tu baca ruqyah biasa, tak apa. Ni kita cerita jenis lebih kepada cerita benda gaib dan meramal masa depan dah. Dia meramal ni para dukun, para tilik nasib ni, penilik nasib meramal dengan bantuan jin. Biasa orang tanya pasal barileh, pasal barang masa depan dia agak lah. Sebagaimana telah disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda,
Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqalihi ka'annahu silsilatun 'ala safwan. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعده فوق بعد. ووصف سفيان بكفه فحارفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها فربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 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 فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. Ketika Allah menetapkan satu urusan di langitnya, malaikat lantas meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk pada perintah Allah. Firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara geberincingan rantai di atas batu dah. Hal ini memekakkan mereka. Apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati mereka, mereka mengucapkan apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Mereka menjawab perkataan yang benar. Dia maha tinggi lagi maha besar. Jin-jin pencuri berita itu pun mendengarkan berita itu dah. Para pencuri berita itu posisinya saling bersusun-susun. Cerita dah. Macam kita buat apa? Main-main dah. Main orang ni oyak bisik ni dah. Gitulah dah. Sufyan menggambarkan dengan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Jika jin yang di atas mendengar berita itu, maka segera disampaikan kepada jin yang berada di bawahnya. Kemudian yang lain juga menyampaikan kepada jin yang berada di bawahnya hingga sampai kepada tukang sihir dan tukang dukun lah. Ataupun tok bomo ataupun penilik nasi ni. Ataupun tok wali yang aku tahu benda gaib ni dah, benda akan datang. Terkadang jin penyadap berita itu terkena api sebelum sempat menyampaikan berita itu kepada jin bawah dia lah. Terkadang pula jin itu boleh menyampaikan berita itu sebelum terkena api dia. Lalu dengan berita yang didengarannya itulah tukang sihir atau tukang dukun, tok bomo, telik nasi ke apa ni, tok wali hak ngaku, atau masa depan ni, masa akan datang meramal ni, menambah-nambah dengan 100 kedustaan. Orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun pun mengatakan, bukankah pada hari ini dan itu dia telah mengabar pada kita bahawa akan terjadi demikian-demikian? Ya ada buat cerita lah. Benda hak betul sikit dah. Akibatnya tukang sihir dan dukun itu pun dipercayai kerana satu kalimah yang telah didengarnya dari langit. Waktu dia betul. Hak lain berlaku kering lah. Tapi pakar bawah tu sama mana hadir Bukhari nombor 4800. Ada so betul, percaya habis lah. Hak karut banyak, tak ambil kisah dah, waktu ingat dah. Itulah jadi tempat pemuja kubur ke apa dah. Namun dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahawa dukun tersebut menambah dengan 100 kedustaan. Sehingga terjadi adalah ramalannya sering salah kerana adanya dusta tersebut. Oleh kerana jika ada seorang yang mampu meramal dengan benar, maka yakinlah bahawa dia adalah dukun asli. Sedangkan jika ramalannya salah-salah, maka dia adalah dukun palsu. Dan tidak ada hubungannya dengan syaitan penipu dia. Maksudnya tak ada kaitan syaitan lah. Ada betul sikit tu baru ya. Kalau berlawak lakuk tu, apa tak ada kaitan jin yang nipu saja dah. Maka dari sini kita tahulah bahawasanya di antara cara dukun tak umum, tukar tilik nasi ke apa ni, beramal dengan cara mendapatkan berita dari syaitan. Ini salah satu cara ya. Para ulama menjelaskan bahawa terdapat 3 keadaan terkait mencuri berita dari langit. Pertama, sebelum Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW diutus, pencurian berita sangatlah banyak. Oleh kerana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang dukun. Apa ni, untuk bomot kuhan ni, orang kata telik nasi ni lah. Ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bisya'in fayakunu haqqan. Faqala Rasulullah SAW, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha minal jinni. Fayaqurruha fi udhni walihi. Fayakhlituna ma'aha mi'ata kazbatina. Wahai Rasulullah, namun terkadang mereka berbicara sesuatu dan benar dah. Betul dia mau ya, tak bomo, tak wali ke apa ni. Nah, Nabi SAW berkata ucapan yang benar itu adalah hasil curian jin. Lalu oleh jin diperdengarkan ke telinga wali-wali mereka. Oh, tak wali juga, bukan wali Allah lah. Wali setan dah. Jadi penolong-penolong setan yang tidak disedari dah. Lantas mereka tambahi kebenaran itu dengan 100 kebohongan. So betul 100 bohong lah. Hadis riwayat Bukhari 5362.
Oleh kerana mungkin tak kala kita mendengar ramalan orang-orang terdahulu terkadang ada benarnya. Adalah banyak sikit dah. 1% juga tapi banyaklah sikit dah. Kerana berita dari langit mudah untuk curi pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW diutus, maka tidak ada pencurian berita yang terjadi. Hal ini dikarenakan wahyu turun dan tidak boleh ada yang mencuri berita dari langit. Ditakutkan jika berita dari langit dicuri, boleh berdampak dengan tercampurnya ada tambah-tambahannya wahyu yang turun. Macam apa ni Quran ke apalah. Oleh kerana dalam surah jin, para jin berkata, ada surah jin yang kata, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhba wa anna kunna naq'udu minha maq'ada lis-sam'i faman yastami'u al-an yajid lahu shihaban rasada. Dan sungguhnya kami jin telah mencuba mengetahui rahsia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ini banyak ni. Ini perbahasa. Panah api sungguh kuat ataupun benda tu gaib ni. Panah api gaib. Dan sungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-berita gaib ni. Tapi sekarang siapa mencuba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai-intai untuk membakarnya. Surah Jin ayat 8 hingga 9 ni. Lepas zaman Nabi tu, apabila Nabi dibangkitkan sebagai Rasulullah SAW, maka payah dah berita tu banyak panah-panah api yang mengintai untuk membakar jin lah. Oleh kerananya setelah Nabi SAW, mereka tidak boleh lagi mencuri berita-berita dari langit. Setelah Nabi SAW meninggal, setelah Rasulullah SAW wafat, para ulama mengatakan bahawa para jin boleh melakukan pencurian berita, namun sangat sedikit. Lepas wafat, masa wafat tu tak boleh curi. Lepas wafat boleh curi dah. Tak serupa zaman Nabi dah. Namun sikit juga dah. Bahkan kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah berkata, kada yadmahillu, hampir-hampir tidak boleh nak curi berita langit pada selepas Nabi wafat pada. Rujuk Fathul Bari jilid 10 muka surat 221 dah. Akan tetapi kita katakan bahawa setelah wafatnya Nabi SAW, jin masih boleh mencuri berita dari langit kerana hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya menjelaskan bahawa Nabi SAW menyebutkan bahawa dukun untuk bomoh kuhan ni, tukar tilik nasi gapa ni boleh mendengar berita namun ditambah-tambah dengan suatu kedosaan tu bersifat umum lah. Tidak khusus pada zaman sebelum Nabi ke, masa Nabi ke, lepas Nabi ke, dia tak cerita dah. Bersifat umum lah. Cuma zaman berdasar Quran dia ada sebut bagi payah masa Nabi tu payah benar lah. Sebab takut bercampur dengan berita Quran. Akan tapi kita katakan bahawa setelah wafatnya Nabi SAW, Nabi lah gitulah. 3 keadaan terkait mencuri berita dari langit. Sebelum Nabi SAW diutus, terjadi dan sangat banyak berita-berita yang boleh dicuri oleh jin. Jika Nabi SAW diutus, tidak ada pencurian berita terjadi. Masa Nabi hidup lagi. Masa Nabi 40 hingga Nabi wafat lah dah. Dah. Jadi 23 tahun tu, dalam masa 23 tahun tu, payahlah. Tak ada lah, kata tak ada pencurian. Setelah Nabi SAW wafat, terjadi namun sangat sedikit, hampir-hampir tak boleh nak curi dah. Oleh kerana kenyataannya saat ini dukun untuk bomoh ni hampir selalu salah dan sangat kecil kemungkinan untuk benar. Dulu banyak betul dan lawan ni kau banyak mengarut dah. Berbeza halnya dengan sebelum Nabi SAW, ramalan para dukun ni, para tok bomoh, untuk apa, tukar tilik ke apa nah, bukan tok bomoh kerukiah saja, untuk bomoh hak jenis cerita benda gaib dah, benda akan datang ke apa dah. Ataupun ngaku tok wali duk cerita masa akan datang dulu kat suhur pak kita ni, Al-Arqam dah. Duk cerita benda. Kalau kata berhilang helikopter jatuh hilang mana duk kecek dah. Duk ramah sini, ramah sini. Oleh kerana disebutkan dalam buku-buku tafsir bagaimana Fir'aun diramalkan oleh dukunnya bahawa pada tahun tertentu akan lahir anak dari Bani Israel yang kelak akan menjatuhkan singgasananya, dan ramalan tersebut adalah benar. Akan tetapi kenyataannya saat ini adalah langit tetap dijaga. Adapun jika masih ada jin yang berhasil mendapat berita, maka berita yang mereka dapatkan hanyalah sangat sedikit sekali. Di sini Syekh Muhammad bin Al-Wahhab membawakan bab tentang dukun, kita kata kuhan, cerita benda gaib dah. Setelah bab tentang sihir. Kerana dalam beberapa lafaz hadis disebutkan bahawa terkadang penyihir juga meramal. Tukar sihir pun ramah juga dah. Dan banyak penyihir sekaligus dukun sekaligus. Dia tak bomoh, dia tak tulis nasib, dia tak wali, dia penyihir dah. Dan dukun sekaligus seorang penyihir dah.
Gitulah kaedah serentak. Akan tapi ada juga yang hanya seorang tukar dukun saja. Tukar tak bomo duk ramah masa depan ke apa saja dan tidak boleh menyihir. Pada juga dah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yulqiha ala lisan as-sahiri al-kahin. Sehingga sampai berita tersebut kepada tukar sihir dan dukun. Hadis riwayat Bukhari 4800. Dan dari riwayat Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man ata 'arafan aw sahiran aw kahinan fas'alahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi orang pintar atau tukang sihir atau dukun, arrafan aw sahiran aw kahinan, tiga lah. Ustaz akan suruh bertambah dah, tutup telinga apa hebat setara mana pun. Kemudian bertanya dan membenarkan apa yang dia katakan. Katakan benda gaib lah, bukan cerita benda ni tak cerita benda gaib. Maka dia telah kufur terhadap apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kufur lah dia. Hadis disahihkan Al-Albani di Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi kufur lalu kerana dia percaya ramalan benda gaib oleh tok wali ke apa ni boleh jadi kufur. Jangan main-main dah. Tok ustaz ke, tok wali ke, tok guru ke, kalau dia cerita ramal benda akan datang, dia telah kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Dia turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dukun ni tak bomo tukar tilik nasib ni ke apa dah. Hak cerita benda gaib ni memiliki beberapa modal yang menyebabkan mereka boleh meramal. Di antaranya adalah dukun yang meramal dengan melihat garis tangan. Ni dak ramal dah. Ada kitab ke bahasa Arab, ada dak jual makrok kitab dah. Ustaz-ustaz kita beli pun ada dah. Yang kedua, dukun yang melihat dari tanggal lahir dikaitkan dengan ilmu astrologi ni. Tarikh lahir ni ada motivator klik ni daripada mereka lah apa dah. Lepas tu dia kata untuk mengenali diri dia sebelum melakukan paradigma dah. Untuk melakukan paradigma perubahan diri untuk berjaya dalam hidup ni, dia guna tanggal lahir dah, tarikh lahir lah. Dia tanya budak tarikh lahir berapa, dia pun royak, oh ni gini-gini ramalan dia dah. Jadi kena semangat, kena gini-gini dah, dia beri dah. Ada juga guna bulan dah, boleh. Sebenarnya boleh lah. Lebih biasanya tak. Tarikh tinggi sikit dia. Tapi ada unsur-unsur sama lah. Unsur-unsur meramal dah. Ada guna bulan, ada motivator kita hak tidak kurang ganah macam tarikh lahir je guna bulan. Bulan ni ada sifat gini sebab ni memang ada dalam putih lah dah. Ilmu kata dia pun guna dah, ilmu apa kata motivator dia dah. Yang ketiga, dukun yang meramal dengan melihat golongan darah ni. Darah A, darah AB, darah O ke apa ni. Ia ada jendara tu menandakan ramalan nasib dia lah. Yang keempat, dukun yang meramal dengan melihat finjan, mangkuk yang berisi kopi atau yang sejenisnya. Ni tinggi sikit, payah lagi dah. Yang kelima, dukun yang meramal dengan kad, guna kad ni. Yang keenam, dukun yang meramal dengan garis di tanah. Yang ketujuh, dukun yang meramal dengan tulisan tanda tangan dah. Tanda tangan ke tulisan ke apa ni. Oh gini tulisan gini ni maksudnya. Tulisan rakyat sini ni maksudnya dah. Tapi kadang-kadang ada kaji ada kaji jadi ni. Tapi kaji tidak muktamad dah. Daripada beribu ke responden dipanggil dah. Tu tidak muktamad, ya kena kaji tidak muktamad dah. Betulnya berapa peratus sampai berapa peratus kau dah. 70% dah. Jadi benda tidak muktamad dah. Yang ke-8, dukun yang meramal dengan tanda lahir. Dukun yang meramal dengan huruf abjad ni. Alif ba ja gapo ni siapa sok doktor gapo ni. Huruf hijaiyah ni. Rahsia huruf hijaiyah. Tu ada unsur bomo tu keramal dah. Dan dia memuja nombor-nombor dan huruf-huruf ni. Huruf-huruf ni ada khasiat dia, ada khasiat jin dia lah. Khasiat sihir. Untuk wafak dia. Untuk mudah menghafalkan huruf-huruf ini biasanya disingkat menjadi sebagai berikut. Abjad hawiz hutti kaliman sa'afas qarshat takhad dazat. Ni okey bomo juga apa gini ni. Huruf-huruf yang termasuk dalam huruf abjad ini mewakili angka-angka tertentu. Huruf 2 dan angka tersebut ialah ni alif tu 1, ba 2, jim 3, da 4, ha 5, waw nun ne, Zai 7, Ha 8, Ta 9, Ya 10, Kaf 20, Lam 30, Mim 40, Nun 50, Sin 60, Ain 70, Fa 80, Sok 90, Qaf 100, Ra 200, Shin 300, Ta 400, Sa 500, Kha 900, Za 700, Dot 800, Za 900, Ra 1000 lah.
Jadi ni nombor-nombor lah ni tu cepat ni apa gapo dah. Boboh tu cepat ni apa gapo dah. Ganti bismillah. Ni guna-guna ni lah. Ada. Kira dia berdasarkan nombor ni lah. Lepas tu boboh tepek ke motor dah. Ke kereta ke gapo ke depan kedai lah. Lepas tu dah. Gitulah jadi sihir. Ada dulu lah di India apa ada tok guru hebat lah. Tok guru dia tok guru mantik lah. Mula nak Sri belajar. Nah. Tapi nak beri untuk guru kita hebat sama mana pun. Dia ada macam ilmu pelik lah. Curi. Nak rapak dia. Delegun ni pitih yang nak pondok dia tu. Nak tangga pondok dia. Lepas tu dia baca gapo. Dia tahu ni. Dia tak nampak. Botol habis. Jadi tak nampak belakang dah. Dia ada unsur-unsur baca dia tertentu dah. Lepas tu dia bawa orang mari jumpa habis. Tak kira Hindu ke Islam ke gapo pun. Nak mari nyakit ke apa, tulis nombor dia. Itulah. Ada unsur-unsur ni lah. Jadi ada setengah terima lagi dah. Tunggu tak guru Tapi gitulah. Dia memang asal dia kitab ni memang ada. Ni adalah unsur sihir wafak ni. Tujuannya dari huruf-huruf ini adalah menyusun satu angka lalu dikaitkan dengan huruf-huruf ini. Contohnya jika seorang ingin menulis angka 765, maka tertulis kemudiannya huruf ha, za, wa. Huruf-huruf ini juga digunakan oleh para ulama untuk menulis tarikh. Tak kala para ulama hendak menyebutkan satu waktu, maka para ulama tidak menyebutkan angka, melainkan menyebutkan huruf-huruf yang mewakili angka-angka kerana lebih mudah untuk dihafal. Sebenarnya ada unsur itu juga lah. Contohnya adalah waktu penulis Tuhfatul Atfal, beliau Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan dalam matan Tuhfatul Atfal lah. Dia kata apa? Tarikhha busyra liman yutqinuha. Tanggalnya ialah khabar gembira bagi mengertinya. Maka perhitungannya dah. Busyra liman yutqinuha tu 2, 300, 200, 10, 30, 40, 50, 10, 400, 150, 51, capu-capu lakau dia 1198 Hijrah. Dah. Ulama pun buat gitu dah. Maka diketahui bahawa penulisan kitab Tuhfatul Atfal adalah tahun 1198 Hijriah. Setengah orang kita tahu gitu lah. Dia kata tengok tok guru. Ulama dulu pun guna inilah rahsia-rahsia huruf ni. Sehingga dia guna tarikh tu, dia guna tukar ke bahasa Arab untuk menentukan tarikh. Demikian pula disebutkan bahawa Syekh Sidi Hasan Khan menyebutkan bahawa tahun pernikahannya adalah wa akhra tuhibbunaha, yang kalau dihitung dan jumlahkan 1280, iaitu beliau menikah pada tahun 1280 Hijrah. Syekh Sidi Hasan Khan ni nikah jadi raja dah. Dia jadi raja di India ni, kerajaan Islam India ni adalah satu tempat tu tidak lah. Ya, sebutan India besar, ada sebahagian tempat di India tu. Jadi raja tu Islam dia Sidi Hasan Khan lah raja dia ni. Jadi nikah tu 1280 Hijrah. Dia guna wa ukhra tuhibbunha. Jadi India ni suhu lah. Benda-benda yang boleh tukar antara nombor dengan maksud sebenar. Kod Arab ni tukar kepada nombor lah. Demikian juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di tak kala menyebutkan tahun pembangunan Masjid Jami', beliau berkata ighfir lana, itu jika dijumlahkan 1392 Hijrah. Ni kira-kira dari kitab-kitab ulama jumpa ni lah. Penggunaan huruf abjad untuk penggunaan seperti ini tidaklah mengapa jika sekadar inilah kita kata nak tukar, nak suruh mudah, nak suruh menarik sikit lah, tukar daripada nombor dah. Penggunaan huruf abjad untuk penggunaan seperti ini tidaklah mengapa. Yang jadi masalah adakala tak kala seorang menggunakan huruf-huruf tersebut, kemudian melakukan tambah dan mengurang, menyusun secara horizontal dan vertikal, kemudian menggunakan rumus-rumus tertentu, wafak tertentu lah. Dan hasilnya dikaitkan dengan ilmu astrologi untuk ramal masa depan, ramal sesuatu lah. Kemudian menentukan nasib seorang atau meramal tentang masa depan, itu masalah dia dah. Guna nombor untuk ramal masa depan. Kerana dia ada sebahagian para dukun yang menggunakan ilmu ajak ini untuk menentukan nasib orang di kemudian hari. Itu jadi masalah. Ibn Taymiyah menjelaskan bahawa telah datang riwayat-riwayat menyebutkan bahawa huruf-huruf abjad ini telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam AS lagi dah. Demikian juga riwayat bahawa Nabi Isa AS mengajarkan hal ini juga. Tahulah betul. Bukan harap kalau kira Nabi Isa ke Nabi Adam. Akan tapi semua riwayat tersebut sangat-sangat lemah, bahkan dusta. Tak betul lah. Kira-kira tak betul lah Nabi Adam guna bahasa Arab. Mana tak timbul lagi bahasa Arab masa tu dah. Nabi Isa pun tak guna bahasa Arab lah. Tidak boleh dijadikan sandaran meskipun telah disebutkan oleh sebagian ahli sejarah dan ahli tafsir dalam buku-buku mereka. Lihat Majmu' Fatawa jilid 12 muka surat 58 hingga 63.
Ibn Taymiyah menyebutkan bahawa ilmu abjad ini banyak digunakan oleh ahli filsafat untuk meramalkan masa depan. Masalah dia kitab-kitab ahli filsafat dah. Ahli filsafat Islam lah. Mengaku Islam ni lah. Dia guna untuk ramal masa depan dah. Daripada tamadun Yunani kau apa tahu lah. Tapi memang ada daripada tokoh-tokoh ulama kita dah. Kan tapi Ibn Taymiyah membantah mereka, bahkan menentang mereka untuk mubahalah ni. Jika mereka boleh meramal masa depan dengan ilmu ini, guna nombor, guna abjad dah. Lihat Majmu' Fatawa jilid 4 muka 82 dah. Ibn Hajar berkata dah. Ibn Hajar berkata, laqad sabata an Ibn Abbas az-Zajrun an addi Abi Hadin wal isharatu ila anna dhalika min jumlati as-sihr wa laysa dhalika bi ba'idin innahu la asla lahu fi syari'ati. Dan telah valid dari Ibn Abbas bahawa beliau melarang dari menghitung-hitung huruf abjad. Jadi Ibn Abbas ni marah. Guna kaedah huruf abjad ni dah. Dan beliau mengisyaratkan bahawa hal itu termasuk sihir. Jadi Ibn Abbas ni kata wal isyaratu ila anna dhalika min jumlatis sihr. Jadi benda tu termasuk sihir. Menggunakan huruf abjad ni, rahsia-rahsia huruf hijaiyah ni tukar pada nombor, tukar pada nombor tukar pada huruf hijaiyah kalau dengan maksud tertentu jadi sihir lah. Dan hal ini tidaklah jauh dari kebenaran kerana hal ini tidak ada asalnya dalam syariat. Fathul Bari jilid 11 351. Jadi Ibn Hajar Asqalani kata begitu. Jadi berhati-hatilah. Kalau ada ustaz atau guru kata boleh kau nak bersangka baik untuk guru dia. Kita sebagai orang awam ni ataupun ustaz ni nak ajar orang awam, kata tak boleh dulu dah. Sebab dia takut dia terbabah. Setara mana boleh tu tak tahu dah. Kita rasa penuh dengan pancaroba, penuh dengan rintangan yang mudah terjerumus pada syirik dah. Sebab kita tahu masalah dah. Rahsia huruf hijaiyah. Shin 17 kali. Baca ni khasiat dah. Shin tu syaitan tau dah. Puja syaitan. Ada di bahaya, ada bahaya. Yang 10 dukun yang meramal dengan mendapat khabar dari kawannya itu jin. Jadi model para dukun yang meramal ni. Pertama meramal dengan garis tangan. Yang kedua meramal dengan tanggal lahir. Iaitu tarikh lahir lah dah. Ilmu astrologi dah. Ataupun melahir dengan bulan. Astrologi kot dah. Meramal dengan melihat golongan darah. A, B ke apa dah. Meramal dengan finjan, mangkuk ni. Tengok ke dalam mangkuk. Meramal dengan kad. Meramal dengan garis di tanah. Meramal dengan tulisan seorang. Meramal dengan tanda lahir. Dah. Meramal dengan huruf abjad. Meramal dengan mendengar khabar dari jin. Itu contoh meramal lah. Tak apalah. Daripada 10 sebab di atas. Dukun disebut kafir kerana dua sebab. Sebab pertama adalah dia meminta bantuan jin. Dia minta bantuan jin ni. Dia kata tak boleh. Suruh biasa. Mesti ada cara puja dia. Puja jin lah. Nak masuk ke alam ghaib. Berhubung dengan alam ghaib. Ni masalahnya banyak yang berlaku. Yang tidak disedari oleh Tok Bomo sendiri. Ialah dia puja jin juga ni. Maka dari sini dukun memiliki kesamaan dengan penyihir, iaitu sama-sama menggunakan bantuan jin. Jadi kafir sepatah ni lah. Sebab kedua adalah kerana mereka mengaku mengetahui hal ghaib. Mengaku tahu benda ghaib ni, walaupun dia tak wali, tak guru, tak berapa pun, dia tak boleh mengaku dah. Kalau kata jin ramal, benda ni berlaku gini, benda ni berapa gini. Kalau dia royak dengan kiraan, dengan ramalan berdasarkan benda zahir dah. Orang ni umur 2 tahun pandai baca. Umur 7 tahun, logiknya dengan apa Quran dah. Gitu dah. Ramalan kita tak apa pasal kita tengok atas perkembangan semasa dah. Perkembangan dia. Tapi ramal benda hak ghaib tidak berhujah dengan kaedah zahir dah. Kaedah zahir tu tak boleh dah. Kita nak orang ekonomi, ramal ekonomi dah. Kalau setara ni rakyat dia, setara ni dia, jurang pendapatan dia, inflasi dia berapa-berapa, dia akan khabar KDNK ke apa kaedah dia tu. Dia ramah dah berkembang ke menguncupkan ekonomi Malaysia ke apa. Tak apa gitu dah. Ataupun meramah hujan dah. Tapi berdasarkan sebab zahir dah. Bukan tengok bulan ke apa, tengok kelaju angin dah. Tekanan dah, tekanan udara di tempat sini berapa menyebabkan kelaju angin berapa dah. Berapa suhu dia boleh menyerap air sehingga lebih banyak air boleh dicurahkan untuk berlaku taufan lebih hebat. Jadi boleh kira berlaku berdasarkan keadaan zahir itu tidaklah dikatakan meramal benda ghaib. Tak apa dah. Tapi kalau meramal benda ghaib yang tidak ada kaedah zahir dah, sunnatullah sistem zahir, dia akan jadi tahu benda ghaib
walaupun dia kata tak wali dia, tak wali hasil, dia kata tak wali gapo, mulut masih gapo apa. Dan dia ramal benda akan datang. Jadi benda ni jadi tahu yang ngaku tahu benda gaib, dia boleh jadi kufur, dia sendiri boleh jadi kufur. Walaupun yang ngaku tak wali, tak guru dia. Oleh kerana meskipun dari sebab pertama hingga ke-9 sebab tidak ada sangkut pautnya dengan jin sekalipun, kalau dia mengaku boleh ramal benda gaib. Akan tapi mereka berdalil dengan perkara tersebut untuk meramal masa depan sehingga mereka mengaku tahu benda gaib. Padahal sungguhnya hanya Allah SWT sahajalah yang tahu hal-hal gaib. Allah SWT firman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah, dan mereka tidak tahu bilakah mereka akan dibangkitkan. Surah An-Naml ayat 5. Tapi kalau dia meramal dengan kaedah zahir lah dah. Dia kata lepas gini, dan dia tak boleh berhubung muktamad dah. Dia kata kemungkinan gini, dan dia tidak muktamad, tak apa gitu dah. Untuk persediaan dah. Mereka kalau setengah orang lebih hari dah konspirasi dah. Konspirasi kepada kaji lepas merancangan gini mereka, nak buat gini mereka. Akibat gini pula lepas mengancam ekonomi dunia dengan COVID-19 lah kononnya dah. Sehingga dia menyebabkan masyarakat dunia terancam dengan kesan COVID-19 ni kerana ada matlamat untuk menguasai dunia perubatan dia. Jual vaksin kapur ikut dia dah. Jadi kalau dia ramal sekadar tu untuk bersedia tak apa, tapi dia janganlah guna kaedah macam muktamad je ataupun dia seolah orang nampak dia macam tahu benda baik dah. Benda tu dah. Dan benda ni mudah berlaku kepada tok guru dia. Kalau orang lain ataupun orang panggil hak berahi ni, hak suka pada konspirasi lah, konspirasi teori, walaupun dia bercakap tu setahil sikit dah, biasanya orang tidaklah anggap dia tahu benda gaib dah. Sekadar orang kata kira dia. Kalau buat gini sebabnya gini akan jadi juga akan buat gini pula depan ni perancangan ni untuk menguasai dunia dah. Tahil lagi dah. Tapi masalah Tok Guru pula tak boleh cerita benda yang berdasarkan teknikal politik ke apa, tak ada cerita dah. Teknikal strategi politik, strategi politik dunia. Kau je tak boleh cerita benda kita tiba-tiba yang ramah. Memang Hadi mari. Tahu bila-bila. Arab Saudi ni jadi macam Yahudi. Hak Syiah Iran pula jadi hak Rusia pula dah. Rusia pula jadi Imam Mahdi dah. Dia tak ramai benda-benda gitu tanpa ya kait ni memang hadis saja tak boleh dah. Dia tak boleh main-main dah. Kalau kait ni memang ada, dia kait dengan agama, dia kait dengan benda gaib. Dia telah mengaku tahu benda gaib dah. Tak boleh dah. Tapi kalau dia meramal, dia tidak melibatkan Imam Mahdi ke benda yang bersifat teknikal, tak apa lagi dah. Jadi maka bersiapa mengetahui ilmu gaib, maka mereka kafir kerana mengaku menyamai Allah SWT dalam tahu hal gaib ni. Tak boleh. Mengaku tahu benda gaib ni boleh jadi kafir dah. Anak murid kata guru tahu benda gaib pun boleh jadi kafir dengan mamai dia. Ni royak Tok Guru boleh baca hati dia. Tok Guru boleh teka-teka. Tu bukan, tapi tu Tok Guru tak betul dah. Kalau betul teka dah. Teka-teka yang boleh nak baca hati orang konon dah. Tapi terekod sufi Tok Guru dia main behim nandung gini dah. Benda ni boleh kadang-kadang tak nanti keteka dalam hati. Benda tengok zahir tu banyak kagak dah dah. Tapi ada setengah tu yang guna jin dah. Tok Guru sendiri tak tahu dia guna jin dah. Dia guna jin sehingga dia boleh baca, seolah dia baca hati, padahal bukan baca hati. Memang tahu dah sebelum tu dah. Jin tahu dah dah. Lepas tu dia ada hubungan dah. Ada current dah. Ni nak cerita kat ni meroi lah nak. Ni masalah tarekat dah. Semua nak jadi Tuhan berlaku dah. Tok wali dia nak akak jadi Tuhan kecil lah. Diberi mandat ke Tuhan. Gitu juga. Ilmu gaib ni dah. Tok guru dia dan golongan tarekat dia boleh tahu benda gaib. Behimna kecil benda gini ya. Allah SWT firman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah Muhammad, tidak ada satu pun di langit dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bilakah mereka akan dibangkitkan. Surah An-Naml ayat 65. Panjang dah. Bila tu gitu. Ilmu gaib terbahagi menjadi dua. Pertama, gaib mutlak. Ni gaib mutlak terbahagi menjadi dua pula. Hanya Allah SWT sahaja yang tahu, dan tidak satu makhluknya pun yang tahu, termasuklah Nabi maupun malaikat pun tak tahu dah. Ni benda gaib mutlak lah. Allah tak beritahu kepada Nabi dia, pada malaikatnya lah.
Jadi maksud dengan ilmu yang mutlak ini sini adalah tentang bilakah hari kiamat. Allah SWT firman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, katakan bilakah terjadinya, untuk apa engkau perlu menyebutkannya, kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya ketentuan waktu kiamat lah. Surah An-Nazi'at ayat 41 hingga 45. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqalat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakin aktsaran nas la ya'lamun. Mereka menanyakan padamu wahai Muhammad tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. Kiamat itu sangatlah berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba saja. Kiamat ni mari mengejut. Tidak perlu ready lah. Tak ada nak ready lah, tak sempat bersedia dah. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah sahaja, tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahui. Surah Al-A'raf ayat 107. Dan dalam lain adalah hadis yang disebutkan sebagai hadis Jibril. Ketika itu malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah SAW, akhbirni 'anis sa'ah, qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lam minas sa'il. Khabarkanlah padaku tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Beliau menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang bertanya. Tak tahu belaka, cumanya orang ditanya tu tidak tahu dah daripada orang bertanya. Lebih tahu orang bertanya tu malaikat Jibril lebih tahu, tapi tak tahu juga sebenarnya. Hadirat muslimnya, intinya adalah Nabi SAW dan malaikat Jibril sendiri tidak tahu belaka bilakah terjadinya kiamat. Bukan Nabi saja tak tahu, bahkan malaikat Jibril pun tak tahu. Maka jika manusia terbaik iaitu Rasulullah SAW tidak tahu tentang kiamat, dan malaikat terbaik iaitu Jibril AS juga tidak tahu, maka apa lagi selain mereka semua, tok wali, wali abdah, wali kutub, wali abdah, wali gapa pada suka gapa lagi tak tahu. Inilah disebut ghaib mutlak dan benar-benar mutlak. Yang kedua adalah ghalib mutlak, namun diberitahukan sedikit pada Rasul baik dari manusia maupun malaikat. Dalil akan hal ini adalah firman Allah SWT, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia mengetahui yang ghaib, dia itu Allah lah, tetapi dia tidak memperlihat kepada siapa pun tentang yang ghaib itu kecuali kepada Rasul yang diredainya sahaja. Maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya. Surah Jin ayat 20 hingga 7. Tentang ghaib mutlak, para ulama menyebutkan bahawa ada 5 perkara yang Allah SWT kumpulkan firman-Nya di akhir surah Luqman. Allah SWT firman, Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah 'alimun khabir. Sungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui bumi manakah dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha Tahu, Maha Mengenal. Surah Al-Luqman ayat 34. Ni 5 perkara ghaib mutlak lah. Tentang hari kiamat, ni pun ghaib mutlak. Telah kita sebutkan sebelumnya bahawa tidak ada yang mengetahui tentang bilakah datangnya hari kiamat. Termasuk malaikat Jibril, kita tahu tak. Menurunkan hujan, sebagaimana kita sebutkan bahawa ilmu tentang hari kiamat tidak ada yang tahu. Begitu pula dengan perkara turunnya hujan. Manusia hanya tahu tentang perkiraan turunnya, kira-kira saja dah, ramalan dah. Akan tapi perkara memperkirakan turunnya hujan ini bukanlah hal yang ghaib. Perkira-kira ni kita anggap nampak awan hitam hujan dah. Nampak gelak sini dah. Nampak ribut sini dah, angin tekanan sini kau gapo. Itu tidaklah kira meramal, tapi dia pergi memperkirakan turunnya hujan lah, walaupun disebut ramalan dah. Tak apa tu atau sini ghaib, ramalan ghaib, tak ada unsur-unsur teknikal atau unsur-unsur zahir ni, kajian-kajian zahir, tapi lebih kepada jika berhubung dengan ghaib, maka ini dikatakan bercakap tentang perkara ghaib, ini dikatakan haram dan kufur ya. Kerana Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran, wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqalat sahaban thiqalan suqnahu li badalin mayyitin fa anzalna bihi al-ma' fa akhrajna bihi min kulli thamarati kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun.
Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa khabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya Tuhan hujan lah. Jadi orang nampak awan hitam nak hujan tu gembira lah. Jadi tak apa dah kira-kira nak hujan lah. Sehingga bila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke satu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai-bagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Surah Al-Araf ayat 7. Jadi Allah suruh perhati. Kalau itu hujan terkuasa kering, tiba-tiba jadi tumbuh maka itu dikira kita pun bangkit gitulah tak. Tumbuh boleh bangkit tiba-tiba, kita pun akan bangkit di pada masa sebegitu juga. Dalam ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahawa hujan itu boleh diketahui dengan tanda-tanda yang diantaranya adalah dengan adanya angin atau awan yang mendung dah. Maka orang perkirakan cuaca bukanlah dukun, bukan tak bomo dah. Ada setengah dituduh nak tak tahulah. Kita tengok dalam website pengkaji alam ni lah, ataupun ramalan cuaca ni, tak ada sebut pun. You tengok tarikh, kau tengok boleh kata guna juga astrologi, tak betul kita tengok dah. Kalau guna kat haram lah, tapi apa yang ditunjuk dah, apa boleh tunjuk tu kita tengok ya, ada tekanan udara dah, suhu setara mana, angin, pergerakan angin dan. Jadi itu menunjukkan mereka tidak meramal berdasarkan ghaib, bukan berdasarkan astrologi, bukan berdasarkan bintang. Tapi berdasarkan tekanan udara, perkara zahir dah. Tak tahu kalau dia guna juga dah, kalau orang itu guna haram lah. Mana lah ni? Akan tetapi dimaksud dengan perkara turunnya hujan hanya diketahui oleh Allah SWT adalah tidak ada yang tahu di mana tepatnya hujan itu turun, dan jumlah kadar air yang jatuh pun tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Allah SWT firman, "Wa min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Dan tidak ada satu pun melainkan pada sisi kami lah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya hujan melainkan dengan ukuran tertentu. Surah Al-Hijr ayat 21. Maksudnya adalah mungkin seorang boleh tahu bahawa di daerah Jakarta akan turun hujan. Akan tetapi untuk tempat yang pasti di manakah hujan itu turun, tidak ada yang tahu. Dan jika hujan turun, tidak ada yang tahu berapa kadarnya kecuali Allah SWT. Oleh karenanya, perkara hujan yang seperti ini mutlak hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Mahu menggunakan ilmu apapun, seseorang tidak akan tahu tentang di manakah tepatnya hujan itu turun, bilakah tepatnya hujan itu turun dan berapa kadarnya, tak tahu dah. Para ulama mengatakan bahawa jika perkara hujan sahaja kita tidak tahu hakikatnya, maka bagaimana lagi kah dengan apa yang ada di sebalik hujan, iaitu langit berserta hal yang ada di angkasa. Ini menunjukkan bahawa banyak hal yang kita tidak tahu. Oleh kerana Allah hanya memperlihatkan sedikit melalui perkara hujan sahaja. Sedangkan apa yang ada di sebaliknya, terdapat banyak hal yang lebih menakjubkan yang hanya diketahui oleh Allah SWT sahaja. Detail itu Allah SWT sahajalah. Tapi untuk kita belajar sains, untuk kira-kira tu boleh dah. Setahun ni awal, setahun ni gapo dah. Debat setahun mana dah, kira lebih kurang tu bagus belajar sains. Apa yang ada dalam rahim ni? Tak tahu juga dah. Sekarang orang-orang mengatakan bahawa dia boleh mengetahui apa-apa yang ada dalam rahim dengan USG lah, dengan gapo kata ultrasound lah gapo tadi dah. Sebahagian mengatakan bahawa sekarang seorang boleh mengetahui janin dalam rahim tersebut berkelamin lelaki atau perempuan dengan ultrasound ni. Tetapi kita katakan bahawa hal semacam ini adalah perkara yang kecil dan hanya sedikit dari perkara-perkara yang ada dalam rahim. Akan tetapi untuk melihat jenis kelamin pun masih harus melalui beberapa tahap. Dan bahkan juga sering salah juga ni. Kadang kata doktor kata jantan kan betina ni. Kalau kata perempuan tiba lelaki dah. Betapa sering khabar terdengar bahawa ada janin yang di USG ultrasound ni dah. Dah. Ultrasound berjenis kelamin lelaki namun yang lahir kemudian berjenis kelamin perempuan atau sebaliknya. Kan tapi yang Allah jadikan mutlak tidak diketahui kecuali oleh dia adalah hal yang secara umum seperti warna kulitnya, rambutnya, hidungnya, fiziknya, rezekinya dan lain-lain juga termasuk jenis kelaminnya. Maka perkara-perkara ini tidak diketahui oleh manusia, hanya menjadi rahsia Allah Taala. Kalau detail tak tahulah. Pakai puai pula tu. Gemuk setara mana, comel, kulit putih, rambut ke apa tak boleh tahu dah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan dikerjakannya besok. Ini benda gaib mutlak juga dah. Mungkin seorang akan berkata bahawa saya tahu apa yang akan terjadi esok hari. Di antaranya adalah dia tahu jumlah gaji yang akan terimanya secara biasanya. Masuk boleh tak boleh gaji dah.
Tetapi Allah SWT tidak hanya berbicara masalah rezeki, akan tapi seluruh perkara yang akan kita lakukan keesokan harinya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apakah ada di antara kita yang tahu tentang apa yang akan dia lakukan esok? Dia tak tahu dah. Mati esok dia tahu dah. Jadi ramalan itu tahu dah. Memang benar bahawa rencana itu ada, akan tapi yang kita lakukan secara detail itu tidak akan ada yang tahu. Oleh kerana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin faqad 'azama 'ala Allahil firyah." Dan barang siapa mengklaim mengatakan bahawa dia Muhammad SAW mampu mengkhabarkan tentang takdir yang akan terjadi besok, maka sungguhnya dia telah membesarkan kebohongan terhadap Allah. Kata Nabi tahu benda ghaib esok berlaku apa pun kufur dah. Jadi orang ni membesarkan, dia bohong terhadap Allah. Tu kata Nabi tahu dah. Benda ghaib. Kalau lah kata wali lagi berat lah. Hadirat Muslim nombor 1177. Dia mengatakan demikian adalah Aisyah radhiyallahu anha yang paling mengetahui tentang Nabi SAW dan hampir setiap hari bersama beliau. Akan tapi beliau mengatakan bahawa Nabi SAW sendiri tidak tahu tentang ilmu ghaib dan masa depan. Meramal masa depan Nabi tak tahu. Adapun dalil tentang asalnya Nabi SAW mengetahui ilmu gaib sangatlah banyak. Di antaranya adalah kisah beliau tidak tahu bahawa beliau diracun tak kala di perang Khaybar. Nabi kena racun pun Nabi tak tahu dah. Dia makan dulu dah. Dan Allah SWT telah beriman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma masni as-su'u in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah sahaja. Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, nescaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya kepadaku lah. Aku hanyalah pemberi khabar berita peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang lain beriman. Surah Al-A'raf ayat 188. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak tahu ilmu ghaib. Kalau sekiranya Nabi SAW tahu tentang ilmu ghaib, maka tentulah beliau tidak akan terkena mudarat berupa racun pada perang Khaybar, luka pada perang Uhud. Dah banyaklah elok-elok perkara ghaib. Demikian juga para Nabi terdahulu tidaklah mengetahui hal ghaib. Bukan Nabi Muhammad SAW saja tak tahu benda ghaib. Perkara ghaib, bahkan Nabi-Nabi dulu pun tak tahu perkara ghaib. Nabi Nuh AS berkata, "Wala a'lamul ghaib." Nuh berkata, "Dan aku tidak mengetahui yang ghaib." Hadis Al-Bukhari 401 ni. Okey. Ni Al-Quran, "Wala a'lamul ghaib." Nuh berkata, aku tidak tahu perkara ghaib ni. Kemudian dalil lain adalah Nabi SAW tidak tahu kalau Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina tu. Betul ke Aisyah berzina? Dia tak tahu. Nabi SAW tak tahu. Beliau SAW tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bahkan selama sebulan meluasnya isu tersebut, Nabi SAW masih tetap tidak tahu apakah Aisyah benar-benar berzina atau tidak berzina. Barulah beliau tahu kebenarannya tak kala Allah SWT menurunkan firman-Nya yang menyatakan bahawa Aisyah tidak berzina. Barulah Nabi tahu. Nabi bukan Tuhan dah. Nabi bukan Tuhan kecil dah. Nabi ni manusia dah. Kemudian tak kala kalung Aisyah hilang yang kedua kali, Rasulullah SAW tidak tahu di mana kalung tersebut berada. Pada waktu itu Rasulullah SAW merintahkan para sahabat untuk mencarinya. Setelah dicari-cari ternyata tidak diketemuan. Ketika telah hendak pergi dan para sahabat untuk berdiri untuk melanjutkan perjalanan, barulah ketahuan bahawa kalung Aisyah ternyata berada di bawah untanya yang diduduki selama semalam. Lihatlah bahawa Nabi SAW pun tidak tahu keberadaan kalung Aisyah tak kala itu. Maka jangan ke masa depan, masa sekarang pun Nabi SAW tidaklah beliau tahu dah. Beliau tidak tahu. Dan ini berlaku bagi Nabi-Nabi yang lain juga. Lihatlah Nabi Yaqub AS, anaknya Nabi Yusuf AS dibuang oleh saudara-saudaranya. Namun beliau tidak tahu keberadaannya berpuluh-puluh tahun. Bila mengira bahawa Nabi Yusuf AS meninggal dunia ataupun kata hidup lagi, mungkin duduk dalam mana. Tapi benda apa dia buat ni tak tahu dah. Gimana Nabi Yusuf tak tahu dah. Akhirnya beliau menangis setiap hari hingga buta, akan tapi ternyata Nabi Yusuf AS menjadi menteri di Mesir. Menteri lama mana jadi menteri pun tak tahu lagi aja dia dah. Nabi SAW memiliki pasukan jin. Juga tidak tahu bahawa ada kerajaan di negeri Sabak yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman ni hebat lah. Orang Yahudi kata Nabi Sulaiman ni ada ilmu sihir dah. Allah kata mukjizat bukan sihir dah. Dan dia tak tahu dah. Buruh-huh dia beritahu, dia baru tahu dah. Dia tak tahu pun ada Ratu Sabak di negeri Sabak dah. Ratu Bilqis di negeri Sabak. Dia menyembah berhala dah. Yang walaupun Nabi Sulaiman ni hebat, ada pasukan jin dia dah. Yang memberitahu kepada beliau adalah burung uhud dah. Bukan jin dah. Burung uhud dah.
Lihatlah bagaimana pada masa Nabi Sulaiman AS sendiri tidak tahu tentang ada kerajaan lain di negeri Sabak. Ini tersebutlah. Ini menunjukkan bahawa para Nabi tidak tahu ilmu ghaib dan banyak dalil menyebutkan bahawa Nabi SAW tidak tahu tentang masa depan. Oleh kerananya juga tak kala ada budak wanita jariyah yang memuji Nabi SAW dengan berkata, "Fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Faqala Nabi SAW, "La taquli hakadha wa quli ma kunti taqulin." Bersama kami ada Nabi yang mengetahui apa yang bakal terjadi besok. Adalah orang duduk nasyid jariyah tu, duduk baca nasyid gitu. Dia kata, Nabi tahu apa yang bakal terjadi besok. Maka Nabi SAW segera berkata, "Janganlah kamu mengatakan begitu. Ucapkanlah saja syair yang tadi kalian lantunkan." Hadis riwayat Bukhari. Jadi Nabi tak boleh kata, Nabi tahu apa bakal jadi terjadi besok. Nabi tak tahulah. Jangan kata begitu, kata Nabi tahu apa yang terjadi besok, tak tahu lah. Kan tetapi Allah SWT telah memberitahukan sedikit perkara ghaib, hal-hal ghaib kepada Nabi SAW dan kepada malaikat. Sebagai bukti bahawa Nabi SAW adalah seorang Nabi sekadar tu saja dah. Mungkin tahu semua sekali, jaga beritahu dah. Oleh kerana Allah SWT telah mengatakan, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada." Dia mengetahui hal yang gaib tapi dia tidak memperlihat kepada siapa pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diredainya. Maka sungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat-malaikat di depan dan di belakangnya. Surah Jin ayat 26 hingga 27. Hanya sahaja kadar diberitahukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW adalah sangat kecil sahaja jika dibandingkan dengan ilmu gaib Allah SWT yang sangat-sangat banyak. Yang seterusnya, yang kelima ni, terakhir ni, disebut tadi dah. Tidak ada yang tahu di bumi manakah dia akan mati. Para ulama menyebutkan bahawa kelima-lima perkara ini adalah ghaib mutlak. Tidak ada yang tahunya kecuali Allah SWT. Habis itu dah. Ghaib nisbi kita baca lepas ni lah. Panjang sangat dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakumdika. Subhanakumdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.